Dah mula ni? Dah mula. Dah mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. Salam Jumaat kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Alhamdulillah dapat sikit lagi saya dan juga Eli bersama dengan anda hari ini untuk hari Jumaat yang kedua untuk bulan Syawal ini. Kita dah pun memasuki 9 Syawal. Yep. Sedar tak sedar untuk tahun ini. Hari ini 21 Mei. Oh, dah nak sampai hujung bulan juga untuk bulan Mei ni. Yep. Nampak tak? Nampak macam cepat sangat kan masa berlalu bulan Mei ni? Terlalu cepat. Bulan Mei cepat dan juga apa ni kita kata tahun 2021 ni dah nak masuk separuh masa kedua. Betul. Sekejap sangat masa berlalu. Walaupun aktiviti kita tidak serancak pra-pandemik COVID-19, inilah dia yang kita lalui kehidupan kita. Kita harapkan semua sihat sejahtera dan pada masa yang sama terus berwaspada kerana kita sedang berperang dalam perang yang begitu hebat sekali. Kalau kita ni berperang melawan pandemik COVID-19 di Palestin itu mereka pun sedang berperang juga kan. Dan jadi sempena hari Jumaat ini saya rasa adalah hari yang cukup baiklah untuk kita bersama-sama doakan agar kita punya saudara mara kita yang berada di Palestin ni, kata orang tu ialah kita faham peperangan di Palestin itu telah pun dimulakan di penghujung bulan Ramadan sampai ke saat ini masih lagi berterusan. Jadi apa yang mampu kita buat kat sini cuma berdoa dan juga kita sedikit menghulurkan bantuan lah kan kepada saudara mara kita yang berada di Palestin tu. Dan kita bercakap tentang solidariti yang kita raikan dengan begitu luar biasa sekali kan, ekoran kemarahan kita atas kejaman Zionis, rejim Zionis Israel ini. Kalaulah kita boleh gembelengkan solidariti seperti itu dalam memerangi pandemik COVID ini juga, sebab kadang-kadang kita nampak apabila benda itu menekan kita dan memberikan satu kegairahan untuk kita melempiaskan rasa marah itu, kita betul-betul di Twitter, di media sosial lain semua kita buat dan kita malah kita sanggup pakai pakaian atau t-shirt dan sebagainya. Tetapi perang yang berada di home front kita ni, kita macam dah acuh tak acuh dah. Walhal setiap hari ada angka kematian, setiap hari ada kes baru yang ada peningkatan. Sekarang ini dah makin lama makin tinggi. Seolah-olah macam kita dah tertempu kepada perang yang berbeza. Ya betul, itu perang yang penting untuk kita berikan sokongan kepada mangsa terutamanya rakyat Palestin ini. Tetapi jangan kita lupa apa yang sedang kita perangi sekarang. Betul. Apa yang kita sedang perangi sekarang ini dah pun memasuki dah dekat 2 tahun bang sebenarnya kan. Dah setahun lebih apa semua ni. Jadi hari-hari saban hari sebenarnya bukan saja kami di TV3, malahan saya rasa setiap stesen TV, radio, media sosial pun memainkan peranan juga untuk sebagai tanggungjawab kita lah kan sebagai pengamal media ni untuk memberikan info-info terbaru berkaitan dengan COVID-19 ini. Saya percaya kalau anda kata kalau kita ni pun sebagai pengamal media pun tak bagi tahu kepada mereka, saya rasa mereka pun dah tahu sendiri dah apabila mungkin mereka ni melihat dekat media sosial ke ataupun mereka tengok dekat WhatsApp ke, dan segala paparan yang kami berikan ni sebenarnya setiap hari kalau abang bahas berlainan tau. Maksudnya kat sini contoh hari ini kita cakap pasal kluster tempat kerja. Besok kita cakap pasal lain pula. Kita dah tak cakap lagi. Kita cakap lagi pasal kluster tempat kerja. Tapi semakin hari, setiap hari tu ada je cerita-cerita lain berkaitan dengan COVID-19 ini. Ada yang kata bahawa COVID-19 ini kita boleh kena apabila kita ni tak ada penjarakan fizikal, tak pakai pelitup muka. Ada juga yang katakan bahawa sekarang ni yang paling kita takut apabila COVID-19 ini berlaku ada VOC ini. Nampak tak? Jadi semakin hari, setiap hari ada je berita-berita baru COVID-19 ini. Pernah tak satu hari dalam tempoh hampir 2 tahun ni yang kita tidak menyebut pun istilah COVID-19? Tak ada. Setiap hari kita akan sebut. Dan sejak kebelakangan ini kita lebih banyak melihat kebanjiran polemik tentang pelanggaran SOP, tentang selebriti tertentu dan sebagainya. Itu yang lebih kita banyak gaduhkan. Tapi bukan kita saling mengingatkan kita untuk mematuhi SOP dan juga apa dipanggil sebagai voluntary lockdown ini, self lockdown dan sebagainya. Kita hanya tahu nak bergaduh saja, tapi kita masih lagi keluar, masih lagi adakan aktiviti berkumpulan dan sebagainya. Jadi kita macam kita marah tapi kita buat. Dan alasan kita orang tu boleh buat, mesti saya boleh buat. Betul. Macam tu. Ada macam perbandingan lah. Dan ada juga netizen ni daripada jabatan netizen ni kan. Kadang mereka ni
mencari salah orang lain tau. Lebih lagi kadang-kadang mereka ini mencari salah kerajaan lah. Mereka ni membandingkan okey bagaimana agaknya kerajaan Taiwan itu kan bagaimana agaknya mereka tu mengawal penduduk di sana kan. Dia kata macam kerajaan kita ni tidak buat kerja dan sebagainya. Sebenarnya kerajaan kita bukan tak buat kerja sebenarnya. Anda mungkin tidak berada di tempat mereka. Contohnya macam hari ni Yang Berhormat Perdana Menteri pun hari ini akan membuat mesyuarat MKN bersama-sama dengan Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Jadi kita sebenarnya dalam mesyuarat itu akan memutuskan sama ada PKP secara menyeluruh tu dilaksanakan ataupun tidak. Tapi rata-rata kalau kita buat perbandingan dekat sini, ramai di antara kita yang biasalah Eli kan, ada yang setuju, ada tak setuju. Yang tak setuju tu saya percaya mereka ni yang tergolong dalam industri kecil sederhana, PKS dan sebagainya. Tapi harus ada penambahbaikan, contohnya ada imbuhan-imbuhan, ada insentif lah yang akan diberikan daripada pihak kerajaan. Tapi apapun kita tunggulah petang nanti pukul 3 nanti. Betul. Banyak perkara harus dikenal pasti dan diperhalusi Ibarat ditelan mati mak, di luah mati bapa. Satu keputusan yang terpaksa mengorbankan satu aspek dalam kehidupan kita ni. Jadi sejauh mana kesanggupan kita untuk menghadapi ini, apa pun kita nantikan keputusan. Okey, ini perangkaan terkini COVID-19. Lihat angka tu. Kita tak sangka kita mencapai 6,000. Betul. Ya, dan sehari dua ni ini angkanya dan yang terkini ialah 6,806 kes baharu dicatatkan, membabitkan keseluruhan setakat ini 492,302. Nampak dah hampir setengah juta. Ini untuk sebuah negara kecil macam Malaysia ini bukan satu pencapaian yang membanggakan. Betul. Yang merisaukan sebenarnya. Kita dulunya duk buat perbandingan negara China yang semakin hari semakin bertambah meningkat. Tapi sedarkah kita kalau anda melihat laman sesawang worldwide untuk COVID-19 ini, Malaysia ini berada dalam ranking top 10 tau. Peningkatan harian yang paling tinggi setakat ini. Kita dah pun mencatatkan angka 6,000 ni, saya rasa ini merupakan kali kedua kan. Kali kedua, dan angka kematian pun semakin hari semakin bertambah. Kalau anda lihat ini dah 59 kematian, perkara yang harus kita pandang begitu tinggi sekali ataupun berat sekali yang harus kita tempuhi. Kita mungkin tidak rasa 59 ini angka yang begitu besar sebab mungkin yang meninggal itu orang lain yang tak ada berada di sekeliling kita. Tapi kita cuba fahamilah. Okay, andai kata kalau saudara mara kita ke, keluarga kita terdekat ke yang meninggal dan sebagainya, baru kita feel. Perasaan tu baru kita dapat nanti. Dan sekarang ni kalau kita perasan perkongsian berkaitan dengan individu yang mempunyai orang tersayang yang telah pun pergi disebabkan oleh COVID-19 ini. Kalau dahulu memang kita akan terkesan dan kita akan kongsikan. Sekarang ni dah macam yet another COVID story yang dikongsikan. Jadi dah macam seolah-olah kita sudah immune dengan kisah-kisah sebegini. Jadi adakah kita nak tunggu bila kena kepada kita barulah kita nak rasa kesal ataupun bagaimana? Itulah dia. Barangkali itulah fitrah manusia, bila kesal baru kita nak. Dah terantuk baru nak tergadah kan? Satu lagi, kalau dulunya kematian mungkin kita cakap individu yang berumur 60 tahun dan ke atas yang mempunyai penyakit kronik, tapi sekarang ni kalau kita lihat dalam 59 tu ada juga yang di bawah 40 dan sebagainya. Okey, baik. Dalam pada kita ni nak mengekang usaha untuk kita nak melawan COVID-19 ini, antara usaha-usaha yang mungkin kita boleh buat adalah dengan solat hajat kan? Ya, betul. Solat hajat dan juga untuk kita bermunajat seperti mana yang dilakukan daripada wilayah persekutuan sendiri. Mereka ada satu program yang dinamakan sebagai program wilayah persekutuan bermunajat bagi memohon pertolongan Allah SWT dari musibah wabak COVID-19 dan kesejahteraan ummah dan negara. Dan ini adalah jemputan ataupun anjuran kepada semua untuk melaksanakan program ini di masjid-masjid dan surau di bawah seliaan masing-masing. Dilakukan pada setiap hari sepanjang PKP berkuat kuasa dan dilakukan pada waktu selepas solat fardu maghrib, iaitu solat hajat, zikir dan kemudian doa munajat. Turut juga dianjurkan pada selepas solat fardu Jumaat, dilakukan solat hajat dan juga doa munajat. Dan pastinya ini mendapat sambutan dari kalangan penganjur dan juga pentadbiran masjid dan surau. Jadi pastinya sekarang ini kita tahu ada kunut nazilah dan sebagainya. Bolehlah dihimpunkan segala keresahan kita ni di dalam solat sunat ini, ibadah sunat ini dan juga doa-doa kita. Dan ini di tentang COVID
Betul. Ya? Tentang Palestin pun ada juga anjuran program ya. Tentang Palestin ini daripada Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS yang juga menzahirkan rasa duka cita dan sedih atas serangan dan juga kekejaman rejim Zionis ini ke atas rakyat Palestin. Jadi MAIS ini juga mengadakan solat hajat, berdoa, bermunajat dan mereka ini juga mengadakan program-program kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang isu Palestin ini, ada dalam wacana, forum dan sebagainya, dan juga pihak MAIS juga mengiktiraf pengalaman beberapa pihak lah untuk melaksanakan program ini. Okey, jadi anda juga sebagai bukan saja rakyat Selangor, malahan anda yang berada di luar Selangor pun boleh turut serta di mana dalam putusan media ini juga mengatakan bahawa pada 15 Mei tempoh hari titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang telah pun disiarkan pada 16 Mei bersama-sama dengan MAIS juga menzahirkan sokongan terhadap kerajaan Malaysia yang akan menerajui bersama-sama dengan Indonesia dan Brunei bagi mengeluarkan satu kenyataan bersama mengutuk sekeras-kerasnya serangan rejim Zionis ini. Betul. Okey, itu antara perkongsiannya dan kita nak tinjau apa dimuatkan di dalam akhbar berita harian terlebih dahulu. Okey, di berita harian seperti mana yang saya katakan tadi, MKN pada hari ini akan memutuskan cadangan untuk melaksanakan PKP penuh pada hari ini. Dan saya pun ada cakap tadi, Persatuan PKS juga ada yang tidak bersetuju tentang PKP penuh ini dan mahu SOP yang lebih ketat, dan KKM juga menyarankan untuk rakyat lakukan sekatan pergerakan kendiri. Tapi apa yang saya nak bawakan di muka surat 3 di berita harian, okey, berkisarkan tentang tips sekatan pergerakan kendiri. Ini mungkin saya boleh kongsikan untuk anda boleh guna pakai nanti. Yang pertama sekali, okey, kalau anda lihat di infografik di bawah itu di muka surat 3, okey, anda lihat kalau anda pergi ke grocery ataupun ke mana-mana saja, kedai ke dekat pasaraya dan sebagainya, untuk nak beli barang keperluan tu, kalau boleh seminggu sekali saja. Sebab ada di antara kita yang mungkin sebelum ini kalau nak pergi beli barang basah sebagainya, kadang hari ini nak masak, okey, hari ini baru pergi, kan. Jadi kalau boleh tu seminggu sekali. Lepas tu kalau nak isi minyak tu, isi minyak penuh. Jangan isi sikit-sikit. Lepas tu kalau nak solat berjemaah tu bersama dengan ahli keluarga, memang kita tak boleh pergi solat, boleh pergi tapi ada kapasiti yang ditetapkan. Dan paling penting dekat sini, optimumkan pembelian secara dalam talian. Sekarang ni kan banyak kan pembelian dalam talian anda boleh buat. Dan juga yang paling penting, tiada tetamu. Sebab apa? Tiada tetamu ni, kadang kita cakap saja tiada tetamu, tetapi ada juga di antara kita ni yang ada satu kita orang Malaysia kan, ada satu perasaan macam jiran sebelah ni buat makan-makan, masak dan sebagainya. Sebab sepanjang hidup kita ni, kita dianjurkan untuk berukhuwah, mengeratkan silaturahim. Tiba-tiba jangan bagi orang datang rumah. Oh, macam sesuatu yang tidak kena dengan budaya masyarakat kita. Tapi inilah dia penangan pandemik yang harus kita hadapi. Inilah dia norma baru. Buat masa ini, bukanlah kata kalau tak bagi orang datang rumah tu kita sombong. Kan? Kita masih boleh berhubung, ber-WhatsApp dan sebagainya, kan. Okey, jadi sebenarnya apa yang dikongsi Fadli tu, masa PKP 1.0 tu ramai yang dah laksanakan. Dah buat dah. Kan, ada tata cara nak pergi ke pusat beli belah ataupun pergi ke pasaraya tu. Ada cara tertentu, kan, jangan lama sangat di situ. Kalau boleh tahu di mana barang-barang tu terletak supaya pergi ambil dan terus beli dan belah. Beli dan belah kan. Benda ni macam kita nak ingatkan balik lah apa yang berlaku pada PKP tempoh hari. Sebab apa? Sebab ramai di antara kita yang mungkin rasa macam PKP pada tempoh hari, pada bulan Mac, 18 Mac tu, dalam tempoh PKP tu, mereka rasakan bahawa graf penurunan tu berlaku waktu ketika itu. Jadi sebab itulah di antara kita ni yang mencadangkan agar MKN, kerajaan menerusi MKN ini membuat PKP ini secara menyeluruh agar ada berlaku graf penurunan lah untuk statistik. Cuma masa tu ada imbuhan, ada insentif, ada moratorium bantuan sukan sama. Jadi kita nantikan bagaimana kali ini ya. Okey, Metro. Okey, di Metro dipaparkan pada hari ini di bahagian dekat atas ni yang macam berita harian, PKP penuh. Lepas tu ada cerita pasal Nilofa ni. Kecoh juga pasal Nilofa ni. Tak apalah, kita tak perlu kongsi dah. Ya, pasal Nilofa ni. Okey, yang kata tak pakai mask apa semua kan. Okey, yang menjadi pilihan penerbit adalah di bahagian bawah ini, iaitu misteri kotak bernyawa. Haiwan liar disuntik dadah diseludup menggunakan kurier. Sindiket penyeludupan haiwan liar dikesan menggunakan kaedah menyuntik dadah ataupun ubat bius sebelum memasukkan haiwan berkenaan ke dalam kotak
dan juga dikirim menggunakan perkhidmatan kurier. Dan tindakan kejam itu bagi memastikan haiwan berkenaan tidak dapat bergerak dan mengeluarkan bunyi bising ketika dalam perjalanan menuju destinasi. Allahu Akbar. Ini kalau mereka pecinta-pecinta haiwan ni memang marah sangat ni. Sebab macam mencederakan binatang apa semua ni kan. Yalah. Kesian binatang ni. Nampak tak kreativiti dan inovasi modus operandi mereka ni? Sebelum ni kita pernah dengar yang diletakkan di dalam tayar, troli dan macam-macam ni kan. Betul. Ada saja tempat, selagi ada ruang tu, itulah dia. Sebab apa mereka buat ni? Sebab sekarang ni kan kerajaan pun mengketatkan proses penghantaran dan sebagainya. Yeah. Jadi mereka ni kadang orang otak bisnes ni kadang fikir benda-benda otak bisnes ni bagus kan, tapi dia cari yang betul lah. Dan juga barang produk tu. Barang produk ini kesian ni haiwan ni macam kita juga betul kan. Sebab haiwan ni kalau boleh tu kita jagalah. Dan antara haiwan yang menjadi pilihan ketika proses kurier ni antaranya adalah ular sawa. Ular sawa. Ball python. Okey. Kura-kura dan juga ada burung hidupan mamalia kecil yang lain. Okey, kalau kita boleh tengok kat sini, ini paling kesian lah. Saya boleh ambil kat sini. Ni nampak tak ni? Pecinta-pecinta haiwan di luar sana nampak tak? Ini gambar burung hantu ni. Ya, gambar burung hantu ni percuma je jadi mangsa. Yang terlampau disuntik. Nampak tak ada sedikit berdarah di bahagian sayapnya. Allah. Jadi kita rasa kesian lah kan. Ya. Ni ialah ini macam benda ni macam kucing tak? Kan macam anak kucing yang kalau kita macam nampak orang dera dan sebagainya, satu perasaan yang meruntun jiwa lah. Betul. Tapi kita harapkan bahawa pihak berkuasa ni dapatlah menangani isu Ini dah melampau lah. Kalau sebelum ni dimasukkan ke dalam anggota badan manusia sini kan, melalui dubur dan sebagainya. Sekarang ni macam ni pula. Itulah dia. Okey, dan kita nak beralih ke NST. Muka hadapannya juga cerita tentang dilema sama ada akan dilaksanakan lockdown atau tidak. To lock or not to lock. As COVID-19 cases and deaths continue to surge, experts are appealing for a complete lockdown of at least 2 weeks, especially in badly affected states, a move the business community is against. The decision will be made today at a National Security Council meeting. Kita nantikan perkembangan nanti. Pilihan penerbit ialah di muka surat 9 berkaitan dengan Palestin. Agenda Palestin ini disebutkan di sini sokongan Malaysia, Malaysian support Palestine agenda continues. Efforts to be intensified to ensure it is recognized as an independent state, says Kamarudin. Malaysia will continue with this agenda to ensure that Palestine is officially recognized as an independent state through international diplomatic efforts, said Deputy Foreign Minister Datuk Kamarudin Jaafar. He said the efforts needed to be enhanced, especially now looking at the new narrative where more nations have been voicing concerns over Israeli atrocities against Palestinians. Semakin lama kesedaran bangsa-bangsa atau negara lain ini tentang kekejaman Zionis ini semakin signifikan, semakin terlihat, jadi sokongan semakin nampak untuk memberikan satu kedaulatan kepada rakyat Palestin itu sendiri yang tempat mereka, rumah mereka dirampas. Okey, jadi anda boleh baca lanjutannya di muka surat 9 dalam New Straits Times. Kita bercakap tentang perkara itu, kita juga turut menganjurkan sumbangan dana daripada anda semua untuk dihulurkan kepada mangsa kekejaman di Palestin ini. Tabung Kemanusiaan Palestin Mida Prima, anda boleh menyalurkan sumbangan anda itu ke akaun bank 564276510331. Anda lihat dekat sana pun, dekat sini pun kami dah paparkan dan bank tersebut adalah daripada Maybank. Okey. Jadi ini adalah salah satu inisiatif daripada pihak kami juga di TV3 daripada Mida Prima untuk membantu saudara mara kita, teman-teman kita yang berada di sana. Macam kita cakap awal tadi lah kan. Sedikit sebanyak kita buat sumbangan ini pun dapat membantu meringankan beban mereka lah. Tapi ada juga tentang perkara ini, isu Palestin memang banyak, Eli. Sebab apa? Ada orang kata bahawa sumbangan ni kalau kita bagi ni betul-betul sampai ke tak? Ya. Disebabkan itu hari ini kita akan bawakan antara badan yang membantu menghulurkan sumbangan kepada pihak yang memerlukan ini. Kita juga ada lintas langsung ataupun secara panggilan video daripada seorang aktivis yang warga Palestin berada di Gaza. Selepas ini kita akan berbicara dengan beliau bagaimana bantuan yang dihulurkan itu sampai dan bagaimana diuruskan di sana. Selepas ini harapnya anda dapat bersama kami sebab kita nak dapat terus gambaran langsung daripada sana. Walaupun sana sekarang pukul 3 pagi lah. Tengah malam. Tapi nak berkongsi pengalaman juga bagaimana mereka menguruskan. Okey, terkini kita nak bercerita tentang tadi kalau anda perasan rutin pagi, awal pagi tadi dimaklumkan tentang Israel dan Gaza umum gencatan senjata
kalau saya boleh kongsikan ini dari portal Berita Harian. Ya. Israel dan dua kumpulan pejuang utama di Gaza mengumumkan gencatan senjata semalam dalam usaha mengakhiri pertempuran ganas 11 hari. Menurut kenyataan pejabat Presiden Israel Benjamin Netanyahu, Ya. Kabinet Keselamatannya dengan sebulat suara menerima cadangan yang dibuat atas inisiatif Mesir bagi gencatan senjata tanpa syarat. Kumpulan Hamas dan Islamic Jihad turut mengesahkan gencatan senjata dalam satu kenyataan dengan memaklumkan ia berkuat kuasa bermula jam 2 pagi hari ini waktu tempatan. Maknanya dah mulalah. Ya, dan kenyataan pihak Israel tidak memaklumkan bila akan dimulakan gencatan senjata itu. Tapi disebutkan pertempuran terkini menyaksikan jet Israel membedil Gaza melalui serangan udara dibalas dengan ribuan roket dari Gaza menyasarkan susulan ketegangan yang semakin memuncak selepas 10 Mei lalu. Jadi ini satu perkembangan positif. Kita harap gencatan senjata ini berlarutan supaya yang cedera dapat dirawat, yang kekurangan stok makanan dan sebagainya dapat disalurkan dengan lancar mudah-mudahan dan adanya kesudahan yang baik insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Daripada perkembangan isu Palestin, kita nak balik semulalah perkembangan COVID-19 dan ramai yang terjangkiti COVID-19 ini dan tidak terkecuali ialah Mufti Perak Tan Sri Dr. Harusani Zakaria yang disahkan COVID-19 dan kini masih lagi menerima rawatan di Hospital Raja Permaisuri Bainon di Perak. Jadi untuk itu kita nak lihat ataupun nak tanyalah antara perkembangan terkini Tan Sri. Kita bersama terus dengan ananda beliau Datuk Ahmad Wafi Harusani. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, okey. Baik Datuk, kami dekat Malaysia hari ini pun nak tahulah antara perkembangan terkini Tan Sri sebab difahamkan Tan Sri terkena COVID-19 ini pada 11 Mei dan hari ini 21 Mei dah lebih kurang 10 hari. Jadi bagaimana kondisi keadaan sekarang ini Tan Sri? Abah itu masa dijangkiti COVID-19 tu. So dibawa terus ke Hospital Raja Bainon dan dirawat di ward biasa. Tapi bila doktor melihat keadaan dia sehari ke sehari dan mendapati dan dia mendapat sedikit komplikasi pada paru-paru akibat jangkitan ni. Jadi doktor cadangkan untuk dia dimasukkan ke ICU dan sekarang dia memerlukan alat bantuan oksigen untuk bantu pernafasan. Ya. Okey. Ya, jadi dari sehari ke hari keadaan dia masih stabil dalam keadaan stabil tapi masih memerlukan alat pernafasan, bantuan pernafasan. Masih menggunakan alat bantuan pernafasan. Difahamkan antara laporan disebutkan beliau dalam keadaan sedar dan ada sebarang komunikasi yang terkini bersama dengan ayahanda. Melalui kakak saya bukan doktor di Hospital Raja Bainon juga, spesialis sana. So komunikasi adalah melalui kakak saya lah. Kerana bila dimasukkan ward ni lawatan tak dibenarkan. Ya betul. Even dalam ward biasa je, apatah lagi dalam ICU. Kerana COVID-19 ni kan kita tak benarkan. Jadi oleh komunikasi yang ada ni adalah melalui kakak saya dan juga dengan kolik dia di sana. Baik. Jadi maknanya sentiasa dikemaskinilah perkembangannya menerusi kekandanya di hospital ya? Betul. Ya, okey, alhamdulillah. Datuk, saya pun macam tertanya-tanya juga kan. Mungkin Datuk sendiri boleh lihat ayahanda Datuk sendiri bagaimanakah agaknya boleh terjangkiti COVID-19 ini? Adakah mungkin Tan Sri ada kerja luar ke atau bagaimana? Datuk mungkin boleh kongsikan. Tak, Tan Sri memang dah tak keluar. Pada masa yang sama dah lama tak keluar. Model last kali dia keluar adalah untuk masa penerimaan vaksin. Tapi kami pun tak pasti dari mana. Tapi saya dan keluarga memastikan ni kadang terjangkit daripada individu yang rapat dengan kami. Maksudnya ahli keluarga yang rapat dan juga individu yang rapat yang menjaga Tan Sri dan juga Puan Sri. Mak bapak saya kedua-duanya ada di rumah. Tak bersihat man itu. Jadi itu yang penyebab. Jadi kami pun tak cari siapa yang pembawa sebenar tak ada. Tapi kami expect memang adalah yang terapat lah. Tapi
ramai antara kami pun yang terjangkit juga. Ya, jadi dalam kata lain boleh dikatakan ataupun hampir seluruh anggota keluarga terjangkit dengan COVID-19 atau bagaimana setakat ini? Ya, siapa yang berada di kawasan di rumah lah pada ketika itu. Baik. Memang terjangkit. Okey. Jadi itu yang saya pun di sini mungkin nak ingatkan jugalah pada publik lah bahawa COVID-19 ni real dan ianya sangat bahaya dan sangat mudah terjangkiti. Kita tak tahu dari mana kita dapat. Ya, betul. Itulah. Kerana kakak-kakak saya pun dan juga yang mana semua sangat careful, sangat berhati-hati dalam handling kita punya hygienik. Tapi benda nak jadi, jadi kena sangat-sangat hati-hati dan berwaspada lah dalam menjalani hidup. Baik, itulah dalam ayahanda bonda tak keluar rumah pun terjangkiti juga dan berikan kesan, dan ini implikasinya. Datuk, kita doakan sisi keluarga dan juga ayahanda dalam keadaan yang baik, insya-Allah dipermudahkan segala urusan ya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Saya mengharapkan doakanlah sembuhan ni dan juga minta Allah angkat COVID-19 dari muka bumi Allah. Amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih Ali. Terima kasih Fazli. Terima kasih Datuk Ahmad Wafi Harusani, anak anda kepada Tan Sri Harusani yang dilaporkan positif COVID-19 bersama dengan ahli keluarga beliau. Jadi inilah yang kita nak bagi tahu kepada anda semua kan, kadang-kadang mak ayah kita tak keluar rumah pun. Ini yang paling kita takuti ataupun yang banyak kali juga kita cakap yang orang yang tak ada simptom ni kan, yang kita rasa macam okey kita ni sihat tak apa, kita sihat tak apa, bolehlah pergi jumpa mak ayah. Kan kita tak tahu sebenarnya sebab dulunya mungkin kita rasa macam orang yang ada COVID-19 ni orang yang ada simptom. Tapi sekarang ni pendedahan telah pun banyak kali kami buat dan tempoh hari pun dekat Malaysia ni pun saya cakap untuk golongan produktif 20 hingga 40 tahun yang membuat ujian saringan kat Selangor ni 80% positif. Pembawa senyap. Pembawa senyap, betul. Ya, itu dia. Kita tidak mahu menuding jari kepada siapa sebablah seperti yang dikongsikan juga kadang-kadang kita dah habis jaga dah ni. Tapi sebab kita tak tahu yang kita adalah pembawa. Itu yang risikonya. Jadi seboleh-bolehnya lakukan self voluntary lockdown ini. Betul. Tak payah keluar kalau tak perlu. Kalau kena kerja tak apalah kan. Kalau kena kerja lainlah. Lain cerita lah kan. Okey, baik, kita nak berhenti berehat. Kejap lagi banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan. Antaranya kejap lagi Eli akan bersama dengan pengerusi Syria Care dan juga tadi kata ada seorang NGO di Palestin. Okey, nak bercakap berkenaan dengan kekejaman Zionis terhadap Palestin sebentar lagi. Pastinya di Malaysia hari ini. أنا مشرد الآن في الشوارع. نحن لا نملك صواريخ ولا نملك طائرات، نحن لا نملك إلا إرادتنا وأجسادنا العارية، نحن لم نفعل شيء، نحن آمنين، نحن لا نعتدي على أحد. يا أمة المليار، أين أنت يا أمة المليار؟ يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لماذا هذا الاعتداء الغاشم؟ أنا كنت آمن في بيتي، أنا أصبحت الآن بلا مأوى، بلا طعام، بلا شراب، أنا لا أملك شيء. يا عمو ايش بتحكي للناس اللي انت قاعده بتشوفك هالجيج وبتشوف هذا الخوف؟ أنا بقول الناس اللي جنب أهاليها وأنا عايشة يحكوا الحمد لله، في ناس هيهم اللي بقربونا تحت الأنقاض بيطلعوهم، في ناس راحت، في ناس ضايلة، والله باقي الحمد لله على كل إشي، وتخافوش لأنه اللي ربنا كاتبه هو حيسيبي. Baik, itu sikit sebanyak gambaran yang diberikan tentang situasi yang melanda warga Palestin di Gaza secara khususnya, dan hari-hari kita berbincang tentang perkara ini dan seolah-olah macam apa lagi nak kita bincangkan, bagaimana lagi kita nak meluahkan rasa kesal, marah dan juga simpati kepada mereka ini pada masa yang sama ingin melakukan sesuatu untuk meringankan beban mereka, dan antara lain yang boleh dilakukan ialah mengulurkan sumbangan kewangan. Pada masa yang sama kita juga nak tahu sejauh mana sumbangan itu sampai untuk kita saksikan adanya perubahan ataupun meredakan keadaan. Kita nak dapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi ini. Saya hari ini bersama dengan Ustazah Siti Sakinah Mior Omar Bakri dari Syria Care, pengurusi Syria Care di talian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini.
Ya, hari ini Ustazah bawakan seorang tetamu istimewa. Kalau anda nampak di skrin di atas tu, beliau ini berada di Gaza, Palestin sendiri. Nama beliau ialah Muhammad Yusof Kudus, wakil daripada ataupun aktivis NGO Rahmah Worldwide. Assalamualaikum, Brother Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa antum akhi? Alhamdulillah, ana bikhair. Baik, hari ini sebab saya tak boleh nak cakap Arab, jadi Ustazah mohon bantu saya untuk menjadi penterjemah ya. Boleh. Okey, baik Ustazah, sebelum kita bersama dengan kita panggil Abu Yusof ya, untuk perbincangan kali ini, apa yang dilakukan oleh NGO seperti Syria Care apabila situasi begini melanda, dan ini bukan perkara baharu, jadi ini saban kali akan berlaku. Jadi pihak NGO walaupun namanya Syria Care, golongan Palestin juga disantuni. Okey, baik. Terima kasih Eli dan Malaysia hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton pagi ini. Syria Care sememangnya menggerakkan bantuan khususnya kepada rakyat Syria. Tetapi ekoran situasi gawat yang berlaku di Gaza, kita rasa terpanggil untuk sama-sama menyantuni, kerana hakikatnya bumi Palestin dan bumi Syria adalah bumi Syam. Bumi yang sama tetapi dipisahkan oleh penjajah. Dan Alhamdulillah kita bekerjasama dengan Rahmah Worldwide di sini yang sudah pun bertapak di bumi Gaza. Dan ia sebuah NGO antarabangsa dan oleh kerana itu, kita sedang menggerakkan satu tabung untuk membantu mereka yang kita namakan Al-Quds Emergency Aid. Ya, dan bantuan yang kita ingin salurkan adalah bantuan yang berbentuk segera, immediate relief, iaitu berbentuk makanan, tilam bantal dan selimut. Sebab kami difahamkan mereka yang rumah mereka telah diserang, dirobohkan dan hancur, terpaksa berlindung di bangunan-bangunan sekolah. Dan buat masa sekarang ni, diorang ni lari dalam keadaan selai sepinggang kerana serangan tidak menentu masa, siang ataupun malam. Dan difahamkan juga mereka terpaksa tidur atas simen yang sejuk. Walaupun sekarang ni samalah musim panas kan, tetapi kita ingin menghulurkan bantuan segera berbentuk tilam bantal selimut ini juga. Bantuan susu untuk kanak-kanak ini sangat diperlukan mengikut Abu Yusof sendiri, kerana ramai ibu-ibu dalam keadaan yang trauma ini dan kekurangan makanan tidak dapat menyusukan anak-anak mereka. Jadi itu antara bantuan segera yang akan dihulurkan hasil kerjasama kita dengan Rahmah Worldwide. Okey, baik. Ustazah, kalau boleh dapat ditanyakan kepada Abu Yusof tentang Rahmah Worldwide sendiri, dapat dikongsikan sedikit tentang NGO ini? Assalamualaikum ya Abu Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله. بده يعرف قليلا عن رحمة، جمعية رحمة، كيف عملكم في غزة خاصة؟ نعم، أنا محمد أبو يوسف، مدير مؤسسة رحمة وورلد رايد في غزة. مؤسسة رحمة حول العالم إدارتها موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنشئت في عام 2016، تهتم في الجوانب الكثيرة، لها مكاتب عدة في غازي عنتاب وأيضا في لبنان والأردن واليمن والسودان وبعض مناطق في جنوب أفريقيا وأيضا في غزة. Baik, Rahmah Worldwide ni dia HQ-nya berada di Amerika kerana pengasasnya Dr. Shadi Zaza, seorang imam yang berada di Detroit, dan sahabatnya berada di Connecticut, Ustaz Adib. Dan dia mempunyai beberapa pejabat ya, di Lebanon, di Jordan, di Gaza sendiri, dan melaksanakan kerja-kerja ini sejak daripada tahun 2016. Itu menurut Abu Yusof. Okey, dah beberapa tahun aktif dan menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Ustazah, kalau boleh dapat ditanyakan situasi setakat ini bagaimana? Yang terkini kita dengar adanya gencatan senjata ya, antara kedua-dua pihak ini. Apa perkembangan dari sana, sebab baru saja dilaksanakan dari pihak Palestin pada jam 2 pagi waktu tempatan. Jadi keadaan sekarang macam mana di sana? بده يعرف يا أبو يوسف كيف الوضع الآن؟ سمعنا شيء بيحصل بين التطورات الجديدة، فممكن تحكي معنا وتشارك معنا؟ نعم، بعد أكثر من 10 أيام متواصلة من الحرب على قطاع غزة، أمس تم اتفاق في وقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي وأيضا في المنظمات الموجودة في غزة برعاية مصرية. تم الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل ساعة ونصف من الآن.
وكيف يعني حالات الناس مع هذا الخبر الحمد الجديد؟ لله يعني نعم هناك يعني حالات الناس أفضل من قبل. تخيلي أنه 10 أيام قصف متواصل الآن يعني الناس تستطيع أن تنام، هذا بمختصر العبارة يعني. لكن ستكون هناك مأساة كبيرة جدا. غدا سوف يذهبون الناس جميعا إلى بيوتهم صباحا وسوف يرون الكارثة التي لم يستطيعوا أن يروها، وخاصة أنهم لهم 10 أيام نزوح في مدارس الأونروا، وهذه هي المشكلة الكبرى، ولهذا نتطلب من الجميع أن يتدخل. Baik. Sebagaimana yang Eli juga telah sebut tadi, beliau juga berkongsi tentang gencatan senjata yang berlaku dan ini merupakan satu berita yang sangat menggembirakan mereka. Untuk kali pertama dalam 10 hari sudah tidak ada serangan udara. Namun apa yang dikhawatiri pas ini adalah apabila siang nanti, sebab Abu Yusuf pun sekarang dalam pukul 3 pagi waktu sana, apabila mereka yang mendapat perlindungan di kawasan bangunan-bangunan sekolah tu pulang untuk melihat rumah mereka, sama ada rumah mereka masih berdiri ataupun tidak, dan apakah yang akan mereka perasaan mereka dan bagaimana mereka untuk melalui hari-hari berikutnya jika mereka kembali dan melihat rumah mereka sudah hancur dan rebah ke bumi. Sebab ada kalanya mereka keluar daripada rumah tu sebelum serangan berlaku dan mendapat perlindungan di bangunan-bangunan sekolah ini. Jadi kadang-kadang dia pun tak tahu rumah dia masih berdiri ataupun tidak. Jadi itu yang diharapkan agar perhatian daripada semua kita yang menonton, semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah kita lihat banyak pihak menggerakkan bantuan kerana keadaan sangat kritikal di sana. Ya. Okey, bila kita cakap tentang penerimaan perkhabaran gencatan senjata ni disambut baik oleh pihak Palestin ini, dan adakah ini dilihat sebagai kesempatan untuk mendapatkan keperluan untuk seperti ubat-ubatan dan juga segala bantuan yang diulurkan dari luar tu dapat diuruskan dengan baik? طيب أبو يوسف، مع الوضع الحالي هل في إمكانيات الحصول على المساعدات أكثر وأحسن من الأول؟ نعم هذا صحيح. كما تعلمون منذ 10 أيام المعبر مغلق وكانوا لا يستطيعون أن تأتي البضاعة إلى غزة. فالآن عندما تم فتح المعبر الآن سيتم إدخال المواد الغذائية وأيضا إدخال الأدوية والقوافل الطبية. رحمة وورد رايد إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيكون عندها قوافل طبية لتساعد الأسر وتساعد المصابين الموجودين في المدارس إن شاء الله. Baik. Ini memang berita yang sangat mereka nanti-nantikan kerana dalam tempoh 10 hari serangan berlaku, pintu-pintu sempadan tidak dibuka dan bantuan-bantuan tidak dibenarkan masuk. Jadi dengan adanya gencatan senjata ini, maka akan memberi peluang yang lebih baik bagi bantuan-bantuan untuk masuk, dan Rahmah Worldwide sendiri akan ada bantuan-bantuan khusus yang masuk untuk membantu mereka yang khususnya dari segi perubatan. Okey, Ustazah, kami nak tahu je sebab kami mendapat banyak visual ya menerusi portal berita, dan sekarang ni adanya media sosial dan dapat gambaran yang berikan secara lebih langsung ya, tidak melalui agensi berita dan sebagainya. Jadi ini memberikan gambaran yang perspektif baharu dalam kalangan generasi yang terkini lah bila memahami tentang situasi konflik Israel Palestin ini, terutama yang memperlihatkan kekejaman Zionis Israel ini. Jadi bagaimana sebenarnya situasi ataupun keadaan yang selain daripada apa yang dilaporkan itu, keadaan seharian day to day life dalam kalangan rakyat Palestin, kalau boleh Abu Yusuf dapat kongsikan juga. أبو يوسف بده يعرف يعني نحن في ماليزيا بنرى الفيديوهات اللي بينشروا في السوشيال ميديا في الانترنت عن القصف اللي بيحصلوا عن الدمار، بس بده يعرفوا كيف حياة الناس، يعني قصص إنسانية اللي بيحصلوا مع القصف وخلال هذه الأيام، وخاصة يعني ليس فقط في هذه الأيام، يعني عندكم سنوات. نعم. الشيء الجميل في أهل غزة أنهم شعب ملتزم، هذا أولا، وشعب مسلم ومرتبط جيدا بعقيدته الإسلامية. فبفضل الله عز وجل يعني عندما أتت حالات النزوح إلى مدارس الأونروا وجدنا الصبر من الناس، كيف يصبرون على كلهم يتكاتفون. هناك حالات تكاتف طيبة جدا. هذا في فترة الحرب.
ما قبل الحرب تجد أن الكل في غزة يتكاتف ويحاول، هذا يساعد أخاه، هذا يساعد عمه، فكلهم شعب متكافل جدا. لكن المشكلة التي تواجه شعب غزة هو أن الإمكانيات التي الموجودة في غزة في نقص كبير جدا، يعني لا يوجد عندهم إمكانيات كبيرة. مع كل ذلك يعملون بأقل الأشياء. يعني عندما نتكلم عن قضية مثلا حالات النزوح في مدارس الأونروا، تجد أن هذا الأخ عندما يحصل مثلا على مساعدة من مؤسسة رحمة وورلد وايد فيقوم بقسمها بينه وبينه يعني وبين صديقه، لأنه شعب مترابط وشعب متلاحم بهذا الأمر يعني. Satu perkara yang ingin ditekankan oleh Abu Yusuf adalah rakyat penduduk Palestin ini adalah mereka yang sangat berpegang kepada akidah yang betul, sangat bergantung kepada Allah, pergantungan mereka sangat tinggi. Menyebabkan apabila mereka terpaksa melarikan diri, mendapatkan perlindungan di bangunan-bangunan sekolah ini, mereka pergi dengan keadaan sabar dan redha. Ya, dan dapat dilihat ya, sebab mereka melalui serangan demi serangan ni dalam tempoh berpuluh tahun. Jadi kita dapat lihat bagaimana Abu Yusuf kongsikan mereka sangat sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain. Apabila bantuan dihulurkan, dia takkan makan untuk family dia saja, tetapi dia akan kongsikan dengan sahabat-sahabat dia, ahli keluarga dia yang lain. Cuma satu perkara yang agak dikhawatiri sekarang ni adalah kerana dengan keadaan yang berpadat-padat di bangunan perlindungan sekolah ini, akan lebih mudah tersebarnya penyakit ataupun wabak COVID-19. Ya, sebab di sana pun telah ada. Dan itu satu perkara yang sangat dikhawatiri dengan kekurangan air bersih. Ya. Dia orang ni nak 80% kawasan di Gaza airnya sudah tercemar, menyebabkan nak minum air pun sangat sukar. Namun kalau balik kepada soalan yang Eli sebutkan tadi, mereka nombor satu lah yang utama sekali adalah pegangan mereka kepada Allah, yakin akan ketentuan Allah, itu yang menyebabkan mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun. Memangnya mereka adalah satu bangsa yang sangat hebat, oleh kerana itu Allah uji mereka dengan ujian yang begitu hebat juga, sesuai dengan pegangan akidah yang mereka ada. Saya teringat satu video saya lihat bagaimana seorang ayah apabila anak dia dapat diselamatkan daripada runtuhan bangunan, first thing yang dia lakukan adalah sujud syukur. Sebelum dia, anak dia dibantu keluar oleh para petugas, tapi si ayah sujud syukur dulu sebelum mengambil anak. Jadi itu adalah sikap yang ada pada diri mereka yang menjadikan mereka boleh bertahan. Itulah sikap yang sewajarnya dicontohi oleh rakyat Malaysia tentang resilience, daya tahan yang begitu kuat sekali dalam menghadapi hari-hari yang cukup mencabar ni, dan sikap yakin kepada Allah, dan akidah yang cukup kuat. Dan apatah lagi dengan berperang dengan dua peperangan, satu dengan kejaman Israel, dan satu lagi lah pandemik COVID yang turut melanda masyarakat di sana. Okey, Ustazah, kalau boleh, kami nak tahu antara polemik yang apabila berlakunya situasi sebegini ialah sejauh mana sumbangan yang dihulurkan oleh rakyat Malaysia ini sampai betul-betul ke sana. Jadi kita ada pihak daripada Rahmah Worldwide yang bekerjasama dengan Syarikat. Jadi bagaimana kalau saya misalnya kata menghulurkan sumbangan ini, bagaimana saya nak tahu yang ini betul-betul sampai dan diuruskan di sebelah sana? Okay. Sebelum saya jawab, saya bagi peluang dia untuk bercakap sedikit tentang perkara ini. Silakan. Ya Abu Yusuf, bitu ya'rifun هل المساعدة تستطيع أن تصل إلى غزة؟ نعم بفضل الله عز وجل المساعدات تصل إلى غزة، وكل شيء يدخل بفضل الله عز وجل. هذا لعلكم تشاهدون، يعني لو تم متابعة صفحة رحمة وورلد رايت تشاهدون بفضل الله عز وجل رحمة وورلد رايت لها سنوات كثيرة وهي تقدم المساعدة لقطاع غزة. في خلال 10 أيام كان كل يوم عندنا تقديم أكثر من 1500 وجبة يتم تقديمها للأسر النازحين في مدارس اللجوء. Baik, saya akan ulas jawapan Abu Yusuf beserta dengan jawapan saya sendiri. Satu hakikat yang tak dapat kita nafikan, apabila kita cakap kita lancarkan tabung Palestin, sesiapa pun yang melancarkan tabung Palestin sudah pasti ianya mendapat perhatian dari ramai pihak, kan. Orang akan rasa mudah untuk memberi, hingga ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan. Dan oleh kerana sikap beberapa golongan yang kecil ini menyebabkan
pergerakan ataupun usaha untuk menghantar bantuan ini seakan-akan sedikit sebanyak terjejas. Dan mungkin ada pihak-pihak yang mengatakan bantuan tidak sampai kerana tidak melalui pihak-pihak tersebut, sedangkan itu kawasan yang tempat kita salurkan bantuan itu bukan dalam kawasan otoritinya. Jadi sebagaimana yang Abu Yusuf sebutkan tadi, Rahmah Worldwide sendiri mereka sudah berada di sana sejak sekian lama dan kita boleh lihat ya kan, sebenarnya yang penting adalah kita lihat bukti bagaimana bantuan itu disampaikan. Dari segi penyediaan makanan dan agihan kepada para pelarian yang kita katakan yang berada di bangunan-bangunan sekolah ini. Jadi untuk pada semua penyumbang di luar sana, kita sebenarnya perlu bijak kepada pihak mana yang kita hendak hulurkan. Yang penting lihat kalau NGO tersebut telah mempunyai rekod yang cukup baik dalam pelaksanaan kerja-kerja kemanusiaan. Contohnya pernah ataupun sedang melakukan usaha-usaha di kawasan-kawasan konflik. Seperti kami sendiri 6 tahun di kawasan di Syria adalah negara yang konflik. Jadi lihat NGO mana yang dapat dipercayai berdasarkan rekodnya, laporannya, gambar-gambar yang disertakan, maka di situ kita dapat yakini bahawasanya bantuan tersebut dapat sampai dan diagihkan kepada mereka yang sebenar-benarnya layak menerima bantuan tersebut. Okey, baik. Maknanya betul-betul kena kenal pasti dan lihat profil ataupun portfolio NGO ini ya untuk yakin bahawa mereka ini menjalankan tugas mereka. Baik, akhir sekali kalau boleh kita nak dengarlah pesanan Abu Yusuf kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton ini. طيب أبو يوسف كلمة أخيرة منك موجهة لشعب ماليزي. أولا نسأل الله أن يحفظ شعب ماليزيا وأن يمن عليهم بالسلام والأمان دائما. صدقا أنا أتكلم أن شعب ماليزيا حاضر ودائما يعني قبل الحرب وبعد الحرب سيظل حاضرا إن شاء الله. أنا أتكلم عن إنجازات الشعب الماليزي، شعب طيب ويحب غزة، ولهذا أقول لهم لا تتركوا غزة. غزة تحتاج لكم، لا تنسوه من دعائكم. نسأل الله أن يحفظكم شعبا وأميرة وكل من في ماليزيا. نسأل الله أن يوفقكم وأن يبارك فيكم. ورسالتي الأخيرة أيضا نحن نحتاج أن تقفوا معنا في هذه الأزمة، وخاصة أن الناس سوف تذهب لبيوتهم ولا تجد بيوت. هذا أقل شيء، فنحتاج منكم أن تقفوا معنا حتى نكفل الأيتام ونكفل الأسر ونبني غزة من جديد. وبارك الله فيكم. Allah ibarik fiik, insya-Allah. Saya terharu dengar kata-kata akhir daripada Abu Yusuf sebab penting yang dia doakan adalah keselamatan bagi kita. Apa yang dia doakan adalah agar kita berada dalam keadaan yang baik. Sebelum dia nak sebut apa keadaan mereka sebenarnya. Jadi dia cakap rakyat Malaysia selama ini telah pun berdiri bersama-sama dengan Palestin, dengan penduduk mereka di sana. Dan apa yang diharapkan adalah agar kita sentiasa berada bersama mereka pada waktu peperangan yang berlaku sekarang ataupun yang selepas ini. Kerana orang ramai yang cari perlindungan tu mereka akan pulang ke rumah mereka dan tak tahu kemungkinan rumah mereka dah tak ada. Jadi mereka perlu membina hidup baru bagaimana dan di mana. Jadi apa yang diharapkan dan juga beliau mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana selama ini sentiasa berada bersama-sama mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Sebenarnya kekuatan doa, kekuatan moral, sokongan moral daripada rakyat Malaysia ini, maksudnya daripada orang yang tidak bersama dengan mereka dan tidak berada berhampiran pun dengan mereka, namun kita beribu kilometer jauhnya, namun tampil menyatakan sokongan, itu saja sudah memberi sesuatu kekuatan kepada diri mereka. Mengetahui orang jauh pun ambil berat tentang mereka. Jadi beliau mengucapkan jutaan terima kasih dan mendoakan kesejahteraan buat rakyat Malaysia. Semoga kesejahteraan itu kembali semula ke bumi Gaza dan Palestin akan dibebaskan insya-Allah satu masa lagi, namun jangan berhenti membantu mereka insya-Allah. Insya-Allah. Abu Yusuf, jazakallah khair. Thank you very much for being with us. Jazakumullah khair. Anna nuhibbukum fillah ahla Malaysia. Kita doakan yang terbaik. We love you. We love you too. Terima kasih banyak. Ustazah, terima kasih banyak atas perkongsian ini juga ya. Terima kasih. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan bantuan dihantar ke sana. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Ustazah Siti Sakinah Mir Omar Baki, pengurusi Syria Care, dan juga Saudara Muhammad Yusuf Qudus, wakil Rahmah Worldwide dari Gaza, Palestin.
berkongsi kisah tentang bagaimana mereka lalui hari-hari, dan juga yang lebih utama anda dengarkan bagaimana mereka mendoakan ataupun Abu Yusuf mendoakan kita dalam keadaan mereka sendiri berhadapan dengan cabaran dan dugaan, masih mendoakan kesejahteraan kita di sini yang aman ini. Jadi mari kita saling berdoa, saling mengulurkan bantuan, saling sokong menyokong antara satu sama lain demi kemaslahatan ummah, khususnya mereka yang sedang berhadapan dengan kekejaman ini. Baik, Amisha nak berehat seketika, selepas ini nak kembali dengan pelbagai topik berkaitan dengan kemanusiaan bersama rakan setugas Fazli seketika nanti. Okey, bersama saya Fazli Fuad pula. Okey, kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini, terima kasih diucapkan kepada anda, dan kita terus saja nak bercakap berkenaan dengan kembara korban 1001 Asnaf 2021 yang dibawakan untuk anda daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM. Kita terus saja ingin bersama dengan Duta Kehormatnya, Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Assalamualaikum Datuk. Datuk? Dengar tak suara Fazli ni? Assalamualaikum. Kita masih lagi cuba untuk menghubungi Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Jadi umum sudah sedia maklum bahawa Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni banyaklah untuk memperjuangkan golongan-golongan asnaf ini. Jadi keutamaan diberikan untuk korban ini pada bulan Julai nanti. Tetapi kalau sebelum-sebelum ini untuk YBIM ni, mereka ni banyaklah membantu golongan fakir miskin ini. Antaranya ada program bantuan makan harian, program bantuan kecemasan tunai dan sebagainya. Banyaklah membantu golongan-golongan yang memerlukan. Jadi kita terus saja ingin bersama sekali lagi dengan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, Datuk, tak apa berlengah banyak masa lagi, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang latar belakanglah YBIM ini dan juga apakah yang mungkin ingin dikongsikan tentang program kembara korban 1001 Asnaf ini, Datuk. Ya, selamat berkenalan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, merupakan sebuah pertubuhan amal yang memperjuangkan kebajikan golongan fakir miskin tanpa kita mengenal latar belakang bangsa, bahasa dan sebagainya. Untuk pengetahuan, YBIM telah ditubuhkan 3 tahun lepas dan terlalu banyak aktiviti amal yang telah pun kami sama-sama usahakan. Ada program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai, program mengusahakan rumah para duafa. Ada program terbitan majalah Suara Asnaf, dan yang terbaru, ini adalah penerusan kepada program kembara korban 1001 Asnaf, di mana kita akan melaksanakan ibadah korban insya-Allah bukan saja di dalam negara, bahkan di luar negara juga kita menyantuni saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik. Ya, insya-Allah. Okey, sebelum kita nak bercakap berkenaan dengan korban di luar negara, sebab difahamkan negara yang menjadi pilihan adalah negara Afrika, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kami tentang kelebihan yang dimiliki daripada pihak YBIM dalam pengajuran ibadah korban untuk tahun ini, dan mungkin apakah mungkin kenapa agaknya orang ramai ini mesti memilih YBIM ini sebagai salah satu daripada program untuk mereka sertai ibadah korban tahun ini. Ya, Alhamdulillah, sebenarnya YBIM telah pun mendapat memperolehi sijil ISO 9001 hingga 2015 untuk menganjurkan ibadah korban. Jadi tuan-puan, kalau dah dapat persijilan ISO, maknanya kalau kita mendaftar tu, kita boleh mendaftar dengan rasa yang lebih yakin, dengan ketelusan dan juga kelancaran pelaksanaan ibadah korban tersebut. Dan yang kedua, InsyaAllah, semua pun dapat bersama-sama melaksanakan ibadah korban, sebab pakej ibadah korban YBIM serendah RM390, Fazli. Jadi untuk satu ekor lembu kurang lebih dalam 2,730. Jadi maknanya dengan harga yang ditawarkan ini, insyaAllah setiap kita dapat melaksanakan ibadah korban. Dan yang ketiga, kekuatan sokongan logistik daripada negara-negara yang terlibat. Kalau kita kata kita buat di Afrika sebagai contohnya, maka YBIM telah mendapat surat kelulusan penganjuran daripada pihak berkuasa agama di sana. Kita ada 3,000 petugas terlatih yang akan membantu pelaksanaan program korban itu nanti, insya-Allah.
Ya, insya-Allah. Okey, tadi Datuk ada kongsikan tentang ibadah korban yang dilaksanakan di Afrika kan. Jadi kami yang berada kat Malaysia ni nak tahulah bagaimanakah agaknya sebab-sebabnya untuk kita membuat ibadah korban di luar negara, contohnya di Afrika itu dalam menganjurkan korban di luar negara ini. Sebenarnya Fazli, sahabat-sahabat semua, kita menganjurkan ibadah korban tu bergantung kepada permintaan juga. Ya. Jadi kalau kita lihat majoriti maknanya kalau ibadah korban yang dilakukan di luar negara, khususnya negara-negara yang sangat memerlukan seperti Afrika, jadi di sana mereka memerlukan, permintaannya tinggi dan kosnya juga adalah lebih rendah. Sebab itu kami dapat tawarkan kepada semua dengan kos yang rendah untuk menyantuni saudara-saudara kita khususnya di negara Afrika. Bayangkan mereka dalam keadaan yang kebuluran, makanan, minuman juga tak cukup. Kalau kita tengok ada yang makan daripada kepalan, macam-macamlah cara dia, macam-macam. Kalau kita tengok sebenar-benarnya, daripada tanah liat pun ada yang dikepal-kepal. Yeah. Jadi sebab itu kita sama-sama bantu mereka di Afrika Selatan, di Afrika khususnya, dan di negara-negara lain juga, dan mudah-mudahan kita benar-benar dapat sakna dan prihatin dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah. Itu yang kita kesian tu kan, kalau kita lihat saudara mara kita yang berada dekat luar negara, contohnya dekat Afrika tu kan, kesian mereka kan. Datuk, mungkin ramai di antara kita yang mungkin apabila melihat siaran kita pada pagi ni, mereka nak turut serta menyertai YBIM dalam ibadah korban tahun ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimanakah caranya? Okey, mudah saja tuan-puan sekalian, boleh hubungi talian nombor yang tertera di skrin tuan-puan sekalian. So macam-macam langkah boleh ditanya di nombor yang tertera, ataupun silakan melayari website kami www.ybim.org.my, atau tuan-puan silakan imbas QR code yang kami paparkan di skrin TV. InsyaAllah ibadah korban tuan-puan bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia insyaAllah adalah telus, terjamin, dan akan diberikan CJ penyertaan. Bahkan insyaAllah tuan-puan mungkin berpeluang juga untuk mendapat hadiah-hadiah istimewa kepada peserta-peserta yang bertuah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Senang je sekarang ni kan, imbas QR code saja dekat TV kan. Okey, jadi sekali lagi kepada anda semua saya nak bagi tahulah untuk harganya serendah RM390 saja untuk satu bahagian. Kalau seekor RM2,730 sahaja. Baik, terima kasih Datuk di atas masa yang diberikan. Insya-Allah lah sama-sama kita menjayakan program Kembara Korban 1001 Asnaf 2021 ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, kita telah bersama dengan Ustazah Datuk Dr. Nurhafizah Musa, Duta Kehormat Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM. Kita nak berhenti berehat kejap lagi. Saya nak bercakap berkenaan dengan bantuan kemanusiaan Palestin oleh Mercy Malaysia. Seketika nanti di Malaysia Hari ini. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka.
Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Ya, saya percaya ramai di antara kita yang bercakap pasal pelitup muka ni dah tahu dah kan, nak keluar ke mana-mana sahaja pakai pelitup muka. Kalau anda yang kuarantin kat rumah, kalau ada kawan-kawan kita, bukan kawan, tapi ahli keluarga terdekat dalam rumah kita, kalau dalam tempoh kuarantin tu pakailah pelitup muka juga dalam rumah kan. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan bantuan kemanusiaan Palestin oleh Mercy Malaysia. Tadi kita dah pun melihat gambaran sebenar bagaimanakah agaknya keadaan terkini di Gaza bersama dengan aktivis di sana. Jadi kita nak bercerita berkenaan dengan bantuan kemanusiaan Palestin kali ini daripada Mercy Malaysia pula. Okey, terus saja kita nak bersama dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Salam syawal, Datuk. Walaupun raya ke berapa dah ni kita. Salam Aidilfitri. Ya, salam Aidilfitri. Ya, Datuk, mungkin boleh berikan kepada kami antara usaha ataupun program yang telah pun dijalankan daripada pihak Mercy Malaysia sendiri bagi meringankan beban saudara kita yang berada di Palestin itu, Datuk. Terima kasih. Yang pertama sekali, Mercy Malaysia telah pun berada di bumi Palestin sejak tahun 2008-2009 dan kami mengadakan program secara terus-menerus panjang 11-12 tahun yang kebelakangan ini. Dan ada antara program itu berlangsung dan berlaku sama ada perang ataupun tidak ada perang. Kita tetap melaksanakan program-program tersebut untuk konflik yang terbaru ini pada tahun 2021 ini yang telah berlangsung selama 11 hari ini. Kita telah pun mengaktivasi pasukan kita di sana di bumi Palestin, terutama sekali di Gaza. Dan kita juga bekerja dengan rakan-rakan kerjasama kita di Tebing Barat dan Baitul Maqdis. Antara bantuan yang kita sampaikan yang paling utama ialah bantuan ubat-ubatan serta alat-alat kesihatan dan perubatan dan alat-alat pembedahan untuk tujuan rawatan kecederaan yang mana ini yang paling penting sekali. Ini disebabkan kerana antara masalah yang dihadapi di sana ialah kekurangan bekalan ubat-ubatan, terutama sekali ubat-ubatan yang dikendaki secara mendadak apabila berlaku ramai kecederaan di mana yang berlaku dalam 12 hari yang kebelakangan. Serta alat-alat pembedahan dan alat-alat perubatan kesihatan lain, termasuk juga alat-alat rawatan rapi. Jadi kita sedang berusaha dari upaya kita untuk menghantar alat-alat serta bantuan perubatan ini secepat mungkin. Ada yang telah pun kita usahakan terus dan telah pun kita sampaikan, tapi ada juga yang masih dalam perjalanan. Ini disebabkan oleh sekatan serta masalah-masalah logistik yang kita hadapi di pintu-pintu masuk, terutama sekali ke Gaza. Tidak begitu rumit ke Tebing Barat, tapi lebih rumit ke Gaza. Yang keduanya ialah bantuan dari segi bantuan makanan. Walaupun ini banyak dilakukan oleh NGO-NGO lain, baik daripada Malaysia maupun daripada negara-negara lain. Kita mencasarkan kepada populasi-populasi tertentu di kawasan-kawasan tertentu. Dan di sini perlu sedikit koordinasi dan kita alhamdulillah sebab kita sudah ada pun pasukan di dalam Gaza, kita berjaya untuk berkoordinasi dengan NGO serta pihak-pihak lain termasuk kerajaan-kerajaan lain yang juga menyumbang supaya kita tidak bertindih dalam mengagihkan bantuan makanan ini. Yang ketiganya, kita sedang melihat keperluan emergency shelter ataupun tempat teduh sementara sebab ini terutama sekali di
di Gaza. Kita juga melihat keperluan ini di Baitul Maqdis Timur sekiranya ada beberapa yang memerlukan, tapi keutamaan diberi pada Gaza sebab mereka yang dibom dan juga ramai yang telah keluar daripada rumah kerana rumah sama ada telah dibom ataupun jika tidak dibom secara langsung pun telah mengalami kerosakan. Jadi kita juga melihat kepada keperluan tempat tidur sementara ini. Yang ketiganya ialah bantuan dari segi kebekalan air bersih. Yang ini sebenarnya merupakan satu program yang kita memang laksanakan secara berterusan. Cuma apabila berlaku konflik yang terbaru ini, kita terpaksa melihat sama ada kita boleh salurkan air bersih ini dengan lebih efisien lagi sebab sebelum ini pun sudah ada kekurangan. Apabila berlaku konflik memang lebih mudaratlah. Yang keempat, yang ini mungkin ramai orang tak tahu, ialah bantuan dari segi kita nak menghantar, kita sedang berusaha menghantar juga minyak diesel dan juga lain-lain peralatan seperti generator. Sebab ini disebabkan oleh putusnya bekalan elektrik pada kebanyakan tempat di Gaza akibat daripada pengumuman tentera Israel. Dan ini merupakan satu kepentingan. Satu ialah dari segi keselesaan dan kesihatan, tapi yang kedua yang paling penting ialah di hospital-hospital terutamanya, ianya merupakan satu keperluan yang tinggi sebab tanpa bekalan elektrik maka banyak jenis rawatan seperti bantuan alat pernafasan dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan. Dan ini kita harus memberikan perhatian. Yang kelima ialah bantuan psikososial ataupun kesihatan mental. Ini juga merupakan satu program berterusan yang kita ada di Gaza dengan melalui pasukan kita yang ada di sana dan juga rakan kerjasama kita. Kita sedang cuba perluaskan ke tebing barat dan di Gaza kita rasakan ianya satu keutamaan atau prioriti sekarang. Walaupun mungkin ada yang melihat soal isu kesihatan mental ini sesuatu yang boleh dikebelakangkan ataupun dikemudiankan. Tapi secara realitinya akibat daripada tekanan yang amat dahsyat yang rakyat Palestin di Gaza terutamanya dan juga di tebing barat hadapi sekarang ini akibat daripada konflik dan juga tekanan-tekanan lain seperti sekatan yang dilakukan oleh Israel, kita mendapati keperluan ini amat tinggi, terutama sekali di kalangan kanak-kanak yang telah melihat begitu banyak sekali kemusnahan dan keganasan. Dan ini telah meninggalkan kesan trauma psikologi serta emosi yang tinggi pada diri mereka. Dan ini merupakan satu perkara yang kita berikan keutamaan. Kita haraplah bahawa dengan adanya pengumuman yang baru keluar tadi dalam beberapa jam lepas, bahawa adanya gencatan senjata yang telah dimeterai ataupun dipersetujui sekurang-kurangnya untuk sementara ini antara semua pihak akan bertahan dan pintu-pintu masuk untuk menghantar bekalan serta bantuan juga akan dibuka sepenuhnya. Ya, itu yang kita nak lihatlah perkabaran berita gencatan senjata itu yang telah pun dikeluarkan. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk di atas informasi yang berikan dan terima kasihlah diucapkan kepada Datuk dan juga keseluruhan anggota-anggota daripada Mercy Malaysia ini yang sedikit sebanyak banyaklah membantu mereka yang berada di Palestin dengan program-programnya. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey, kita telah pun bersama dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Jadi kepada anda semua masih lagi belum terlambat untuk anda meringankan beban mereka yang berada di Palestin, hulurkanlah sedikit bantuan dari segi mungkin dana ataupun apa sahaja bantuan yang ingin diberikan. Kita nak berhenti berehat kejap lagi, kita nak bersama dengan salah seorang penyanyi berbangsa India tapi menyanyikan lagu raya kita ni. Nak tahu siapa dia? Kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Hari Raya, hari yang mulia. Hari Raya, hari yang bahagia. Selamat Hari Raya diucapkan bersama.
macam pernah aku dengar lagu itu. Tapi di mana ya? Saya tak tahu dah lahir ke belum. Kecil sangat masa tu. Tapi saya lahir pertengahan 80-an. Belum berupaya. Kalau dengar pun dengar macam tu je lah. Kan? Tapi saya membesar dengan lagu ni. Okey. Lagu bersama di hari. Cuma kali ni dah diberi satu nafas yang baharu, yang sangat berbeza. Ya. Dan ada elemen macam jazzy sedikit. Kan, berbanding dengan lagu asalnya. Itu lagu kumpulan Cenderawasih. Cenderawasih, betul. Betul. Kan. Okey, jadi kita nak bersama dengan penyanyi itulah. Ya. Puva yang menyanyikan lagu kembali lagunya. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Very excited jumpa MHI again for the third time. Ya, itulah dia. Kami pun gembira dapat bersama dengan Puva. Okey, Puva, ini salah satu lagu raya yang evergreen, yang malas segar, yang kita tak sangka ada remake-nya, dan remake-nya sangat berbeza. Macam mana boleh timbulnya idea ni? Okey, sebenarnya Puva memang ada niat nak rakam lagu raya this year. So management cadangkan lagu raya dari Cenderawasih. So memang Puva kenal band ni from the 80-an, tapi tak sangka mereka rakam lagu raya. So bila dengar, Puva pun excited. So jumpa producer Puva, and then kita bincanglah macam mana nak buat lagu ni, and then dia kata okay, let's try something different, something unique. Asalkan melodi lagu tu kita tak ubah. Kasih style baru sikit. Mungkin ada yang tak tahu sebenarnya kumpulan Cenderawasih ni yang dinyanyikan ni pasangan adik-beradik bukan Melayu. Saya pun sendiri tak tahu ni, Eli. Tapi bila kita dah tengok-tengok, Cenderawasih ni punya bukan Melayu kan. Tapi era 80-an dan sebelum, banyak penyanyi bukan Melayu yang menyanyikan lagu raya juga kan, Puva kan? Macam DJ Dave kan. Okey, jadi Puva kenapa dalam banyak-banyak lagu-lagu raya kan, agaknya ingin menyanyikan lagu ini kembali? Mungkin ada signifikannya dengan Puva ke atau bagaimana? Okay, as I said before, sebenarnya lagu ni dicadangkan oleh management. So, memang kenal lah band Cenderawasih ni. So, bila Puva dengar lagu tu, macam rancang, macam exciting. You know, two Indian sisters, Puva pun India. Okay, let's bawa lagu ni. You know, kembalikan, you know, the nostalgia kan lagu ni dengan, tapi with a different twist. Twist yang baru, yang unik, style Puva lah, you know. So why not? Something different. Dan satu percubaan yang bagi saya unik dan berjaya lah, bawa main taklah betul-betul macam orang kata apa, macam buat cover version kan, tapi Puva berjaya bawa dengan cara yang tersendiri, dengan arrangement muzik tersendiri, tapi melodi dia taklah ada. Masih banyak orang yang dengar lagu sebelum ni masih boleh ikut lagu rendition daripada Puva ni sendiri. Okey, saya nak tanya. Sekarang pun, sorry, go ahead. Tak apa, teruskan. Okay, Puva also sekarang tengah nak memperbaiki lagi lenggok nyanyian bahasa lagu-lagu Melayu kan. Sebab lagu raya ni kena lembut, kena manis, kena lenggok. So I thought, okay, this is a good time to try. So hopefully you like it. So okey dah, kita dengar okey je. Okey. Dah sempurna, cantik dah tu. Sebab sebelum ni kan Puva nyanyi lagu Allahyarham Datuk Seri Haji Asyad. Lagu Warisan kan. Yes, Warisan. Jadi bukannya senang untuk orang nak nyanyi lagu tu, tapi okeylah sebenarnya. Bahasa Melayu makin lama makin okey. Okey, macam mana pula bila kita dah nyanyi lagu Melayu ni, usulnya lagu-lagu raya ni, macam mana dari segi kadang-kadang kalau kita nak menyanyi apa semua ni, kita kena dengar apa kata peminat, apa kata orang yang mendengarkan lagu ataupun suara Puva ini sendiri. Bagaimana, mungkin feedback boleh kongsikan? Okay, Puva rasa it's important to be unique and yourself masa nyanyi. You know what is your style. So different people ada rendition diorang masing-masing kan. So Puva, inilah rendition Puva, and kalau buat lagu tu, especially lagu yang ada yang iconic tu, you cannot macam tukar banyak. You kena bagi justice untuk lagu tu, tapi you boleh have your own identity. Betul. Without changing the melody of the song. You kena give justice, and I rasa kena humble lah dengan lagu iconic macam ni. Betul. Jangan overbuat, jangan overdo. Jangan terlalu banyak buat
you know, banyak musical stuff. You kena keep it simple, keep it lively. Saya rasa lagu ni kan meraihkan kedua-duanya, ketiga-tiga pihak, penyanyi sebab melodi dia masih lagi sama, pendengar sebab boleh ikut sekali, dan musician juga kalau main lagu ni ni satu cabaran baru. Jadi tiga-tiga ni rasa seronok sebab it's a different way altogether, tapi melodi dia tetap sama. Okay. Yeah, so sebenarnya the music tu dicadangkan oleh producer saya yang produce Warisan. So masa Puva masuk studio tu, 3 musician dah ada. Ada drummer, ada bassist, ada gitaris. So kita just main dan tengok macam mana perjalanan music tu kat session studio. And then suddenly ideas timbul. So it was so interesting nak buat a live session macam tu and see how the music progresses. You know? Itu buat seronok tu. So, experiment, seronok betul. Eksperimen dan juga exploration pada masa yang sama rakaman dilangsungkan kan. Wow. Okey, Puvas, saya kena explore. Betul. Apatah lagi dengan cara nyanyian macam ni. Okey, saya nak tanya, ada berjumpa ataupun bercakap dengan Irene dan Helen dari Cendrawasih tak tentang percubaan ini? Alah, I memang nak jumpa Irene dengan Helen. Kalau dapat rezeki, I hope I can meet them and have some coffee and borak-borak tentang, you know, what was it like masa dulu, zaman muzik masa dulu kan, masa 80-an. Boleh dapat inspirasi baru and then, you know, maybe kita boleh buat collaboration ke. Betul. That'll be interesting. Nanti kalau jumpa jangan lupa untuk bagi tahu dekat mereka ni so buat comeback. Sebab lagu ni dah lama sangat ni kan, 80-an kan. Ataupun buat lagu ni lah bersama-sama dengan Puva. Yes, I think we should do it. That's a good idea, guys. Bagi tahu management cari Helen dan Irene untuk buat special project lain tahun depan. Mana tu dia tengok MHI pagi ni kan. Rezeki lah nanti kan. Itulah dia. Okey, Puva, selain lepas raya ada sebarang projek baru pula? Okey, Puva memang ada niat nak rakam lagu single Melayu yang kedua. So tunggu masa yang the right timing lah, you know. And sekarang Puva tengah nak buat cover lagu Melayu and English. So kalau nak if you want to see what covers I'm doing, you have to follow me on Instagram lah. Okay. Instagram apa Puva? POOVA kan? POOVAA. Yes, okay. All the best kepada Puva. Pemencai. Good to see you guys again. Good to see you too. Jumpa nanti kali keempat pula. Di studio lah, insyaAllah. Di studio. Dalam studio. Lepas PKP nanti. Jaga diri. Stay safe. Okay, thank you. Itu dia Puva. Sentiasa menceriakan tiap kali kita bersua dengan beliau sama ada secara maya ataupun secara di studio kan. Okey, kita dah pun sampai ke punjungnya. Jadi sekali lagi kita nak war-warakan untuk anda semua yang mana mungkin nak berderma kepada tabung amal kita sediakan dekat sini, tabung kemanusiaan Palestin. Anda boleh lihat sendirilah di kaca TV anda ataupun di mana saja anda nampak sekarang ini. Nombor akaunnya telah pun kami paparkan untuk tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Kalau anda berada di dapur, mari kita bacakan 5642-7651-0331. Yang tengok di Facebook Live ini boleh screenshot lah. Screenshot, lepas tu ini benda ni boleh sebarkan. Ya, betul. Yang kita sebarkan benda yang tak sahih kan. Betul. Benda macam ni dah memang sahih dah daripada Media Prima. Okey, kita dah pun sampai ke hujungnya. Hari Isnin nanti kita nak bawakan satu topik iaitu kesan untuk jangka masa yang panjang untuk mereka ni yang terjangkiti COVID-19 ini. Ya, betul. Dan juga kita akan bincangkan isu Palestin ini dari perspektif orang muda. Ya, menarik tu. Semuanya di MHI. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Jaga diri, jaga SOP dan senyum selalu. Senyum selalu. Itu saya nak tunggu tu. Okey, Assalamualaikum. Tunggu saya. Suaramu gemersik takbir mengundang rinduku. Pikiranku terkenang sejuta kisah